Hai, Assalamualaikum. Okay, yang video yang lepas saya dah explain macam mana kita nak kita first kali kita kena set up bass drum tu dulu. Okay, so sekarang ni kita dah set up drum, kick. Kita sekarang ni fokus kat kick je. Okay, kita dah set kick. So kita dah tahu mic, kick in, kick out. Okay, so yang ni saya dah ada drum sample yang saya record dengan Pak I untuk projek Silent Angel. So jom kita dengar dulu. Okay, so saya akan play dua-dua sound dulu. So mana dia ada kick in dengan kick out dulu. Okay. Okay. Sekarang saya akan play saya akan solo bunyi kick in saja. Okay. So kalau kita dengar bunyi kick in tu, so dia tak ada low. So dia saya memang fokus on low mid ke atas. So saya nak sound kick in tu lebih fokus pada saya nak dapatkan dia punya bunyi pedal tu saja. Okay. So ada yang tanya saya ada EQ tak? Okay. Good question sebenarnya. Soalan yang bagus sebenarnya. Okay. Macam saya selalunya kalau pasal saya dah biasa zaman analog dulu. Kita orang source kalau kita perlu EQ, kita pakai EQ. EQ maknanya EQ masuk ke recording. So kalau korang rasa korang tak confident, so maknanya just record raw lah. So daripada mic straight gain, so tak ada EQ, just straight masuk, and then korang boleh EQ balik dekat korang punya DAW lah. Okay. Macam tu pun boleh juga. Tapi macam saya prefer, misal kata kalau saya rasa source tu saya perlu EQ, then saya akan EQ dulu. So that mean on later bila nak mix, just enhance je, just fine tune EQ je kan. So kerja saya jadi lagi cepat lah. Okay. So kalau korang tak confident dengan EQ, so jangan EQ. So that mean korang still ada raw file yang korang boleh buat macam-macam lagi. Kalau dah EQ ni, kadang kalau silap EQ ni, so kita dah tak boleh patah balik. Okay. Macam saya memang saya akan EQ saya punya source, tapi tak EQ banyak. So tips EQ ni kita kena as natural as apa yang kita dengar kat dalam. So that mean apa yang kita dengar kat dalam recording room tu, kat sini pun kita kena dapat as close as possible. So jangan ubah bunyi source tu jadi benda lain. Okay, so bila kita start ubah tu, yang sound tu akan berubah. Okay. So keep as natural as possible. Okay. So okay, balik pada kick ni tadi. Okay, so selalunya kalau dekat saya punya kick in tu, EQ pun saya akan roll off dalam 100, 120, depends on player, depends on apa jenis music. Okay. And then maybe saya akan cut dekat low mid tu. Saya akan cari dalam in between 250 Hz to 350 Hz. So cari that area, just nak buang low mid tu yang terlampau banyak. So just nak bagi dia cut the low mid, so that dia cut through dekat kita punya mix. Okay. So basically macam tu. And then untuk kick out pula. Okay, kick out ni saya lebih fokus pada nak dapatkan dia punya low, and then saya ada attack dekat meter tu sikit. Okay. Kita dengar bunyi kick out pula. Okay.
Okay. So sound kick, mic kick out tu, so lebih pada nak dapatkan low dan attack. Okay. Selalunya dekat mic kick out tu saya jarang EQ sebab pasal saya dah bila kita miking, okay, miking teknik ni pula tak apa, nanti saya akan on next video kita akan cerita on miking teknik juga. So normally bila kita placing the mic tu betul, so that mean kita dah capture good sound. Okay. So macam mic D12VR ni bagus pasal mic ni, pasal dia ada total dia ada 4 jenis sound yang kita boleh capture, okay, tanpa guna EQ. So the first one is the tak ada apa-apa selector, tu nombor 1. So nombor 2 dia ada boost dekat low, dia mid, dia scoop dekat mid. And then nombor 3 punya ni button ni kita boleh select ni, so dia just scoop dekat mid. And then the last one dia ada the last button ni dia boleh dia akan boost dekat low sikit, mid dia scoop sikit, and then dia ada boost dekat high sikit. So senang. So that mean kalau saya pakai mic ni, so saya dah tak payah EQ lagi dah. Okay. So itu kick out. Okay. So kenapa kena ada kick in dengan kick out ni? Okay. So kita dengar dua-dua bunyi dia, kick in dengan kick out. Okay, kita dengar tanpa ada kick in. Okay, kick in saja. Okay. Okay. Kick in dengan kick out ni, okay, bila masa nak record tu, kita kena make sure especially dekat kick in tu lah. Kick in tu kena, selalunya saya akan check face cancellation tu. Kadang-kadang bila ada face cancellation tu, selalunya kita akan hilang dekat low frequency. Okay. And then attack pun dia hilang apa semua kan. So just tekan face button tu, check. Kalau kita tekan face tu, kita punya low akan hilang ke ataupun dia akan jadi natural. So kalau kena check dengan face cancellation ni, pasal bila kita ada pakai dua mic je nak ambil dekat satu source, selalunya dia akan ada face. So kena dengar betul-betul. Okay. So itu menguji pendengaran anda. Okay, face cancellation tu nanti saya akan explain juga nanti. Okay. So kenapa, okay, kita balik pada tadi yang kick in kick out. Okay, kenapa ada kick in kick out? Okay, because selalunya bila kita dah ada benda lain, misalnya kita dah ada bass, kita dah ada gitar, vokal apa semua, so selalunya macam kick ni, kalau kita pakai satu mic, kita akan ada problem dekat attack. Kita nak dapat the high punya sound tu kadang susah. Kadang dia jadi blur dalam mix. So kita cuma dengar bunyi bunyi low je. So the attack of beater semua kita dah hilang bila dah semua dalam lagu tu. Selalunya itu yang problem yang selalu jadilah bila nak mix dia. So kick selalu akan hilang that attack. Okay. So bila ada kick in ni, so kita boleh just misalnya kata kalau kita nak more on
nak dapatkan more on Peter punya sound, just naikkan the kick in punya sound tu. Okay, so bila ada dua kick in kick out ni, so kita boleh blend lagi senang lah. So that mean kita tak payah guna EQ yang banyak, just naikkan fader je. Okay, so saya kata let's say lah macam yang saya play tadi lagu slow. So lagu slow kadang-kadang kita tak perlukan banyak beater tu punya sound. So that mean kita boleh kurangkan. Macam kata lagu fast ataupun lagu rock metal yang laju apa semua, mesti nak dengar bunyi pedal, bunyi cek kan. So instead of kita EQ dekat kita ada satu source kick je. So bila kita enhance highs tu apa semua, kadang-kadang dia akan jadi bunyi kick yang tak natural. Okay, bila terlampau banyak kadang bunyi cik kan. So dia dah tak natural. So kalau kita ada kick in kick out, so that mean kalau lagu tu lagu fast, so that mean kalau kita naikkan the kick in tu punya sound, so baru kita dapat that natural kick beater tu punya sound. Maybe kita EQ sikit lagi kat kick in, just add another highs, so baru benda tu jadi sound dia natural. Okay, so ni lah teknik-teknik yang saya guna untuk kick drum. So that mean saya ada dua source, kick in, kick out. So anda semua boleh try eksperimen benda ni kan. Try dulu, pasal ya memang nak dapat drum sound ni memang bukan benda yang senang lah, bukan benda yang cepat. Saya sendiri pun nak dapat drum sound pun makan bertahun-tahun. Okay, benda ni kita kena eksperimen, kita kena dengar. Pasal nak dapat drum sound ni sebenarnya is satu pengalaman lah. And then kita kena banyak buat. And then kita kena tahu kat mana kita punya mistake kan. Baru kita faham. Okay, because jangan ingat nak dapat drum sound ni yang sedap kita boleh dapat dalam masa yang cepat. Tak ada. Apa-apa benda pun kena try and error, kena cari betul-betul kan. Okay, so ini saya bagi teknik supaya korang semua boleh dapat boleh try dalam masa yang masa PKP ni memang tak boleh try lah. Mungkin after habis PKP ni korang nak buat recording, so boleh try teknik ni. So mungkin teknik ni boleh membantu mempercepatkan lagi korang nak dapatkan sound tu apa semua. Okay, so jangan putus asa. Macam saya sendiri pun tak pernah putus asa. Saya pun tak pernah berhenti belajar. Okay, so saya pun nak ucapkan terima kasih pada Muhammad Ali Mahbub daripada Guitar Legend, kerana sponsorkan saya set drum craft yang cantik ni. Okay, terima kasih Ali. Okay, and then jangan lupa like, subscribe, share saya punya channel. Okay, so kita jumpa lagi next video. Okay, Assalamualaikum, bye.